Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi yang kita pelajar pada kali ini untuk kita sama-sama berkongsi ilmu bagi tajuk membandingkan nilai dua nombor. Baik, untuk pengetahuan pelajar, untuk video kali ini, cikgu akan membincangkan aktiviti yang terdapat di dalam buku teks matematik tahun 5 ya, iaitu muka surat 7, 8 dan 9. Baik, ini merupakan satu jadual, iaitu jadual yang menunjukkan bilangan blok yang digunakan untuk membuat 4 model, iaitu robot, bangunan, rumah dan juga kereta. Soalannya, model yang mana menggunakan bilangan blok yang lebih banyak, robot atau rumah? Jadi soalan ni hanya soal tentang robot dan rumah. Baik, untuk membandingkan nombor, langkah pertama yang pelajar mesti buat ya, ialah pertama, pelajar mesti ingat ya nama-nama rumah, iaitu bermula daripada se, dan untuk tahun 5 mestilah sehingga ke ratus ribu. Baik, soalan di sini bertanyakan tentang robot dan juga rumah. Jadi, cikgu tulis di sini robot dan di sini rumah. Dan cikgu masukkan nombor-nombor mengikut kedudukan rumah dengan betul. Jadi bagaimana cara kita nak membandingkan sama ada robot atau rumah yang lebih banyak? Pertama, pelajar mesti lihat rumah yang paling kiri sekali, iaitu rumah ratus ribu. Baik, di rumah ratus ribu ni, robot menunjukkan nombor 1 dan rumah juga menunjukkan nombor 1. Jadi bermakna nombor yang sama, jadi kita tak nak. Sekarang, bila dah ratus ribu nombor yang sama, kita beralih pula ke sebelah kanan, iaitu rumah puluh ribu. Okey, ingat ya, kita nak yang lebih banyak. Lebih banyak. Baik, antara nombor 1 dan juga nombor 2, yang manakah lebih banyak? Ya, pastinya nombor 2. Baik, secara tidak langsung, model yang menggunakan bilangan blok yang lebih banyak ialah rumah. Jadi, kita tulis jawapannya ialah rumah. Baik, soalan seterusnya, kita masih lagi menggunakan jadual yang sama, tetapi soalan kali ini bertanyakan atau meminta kita susun keempat-empat bilangan blok dalam tertib menaik. Okey, perkataan penting di sini ialah tertib menaik. Apakah maksud tertib menaik? Tertib menaik bermaksud nombor dari kecil ke nombor paling besar. Okey, maksud menaik ialah nombor kecil ke nombor besar. Ataupun dari bahasa yang mudah pelajar faham, ialah nombor yang paling sikit kepada banyak. Baik, sekarang ni soalan ni melibatkan keempat-empat. Jadi kita buat jadual. Okey, kalau pelajar lihat di sini, cikgu dah masukkan dah bilangan robot, bilangan bangunan, bilangan rumah dan juga bilangan kereta. Cikgu masukkan mengikut kedudukan rumah yang betul. Jika pelajar lihat, bilangan untuk kereta ianya hanya 98,050. Jadi, cikgu letakkan sifar di bahagian rumah ratus ribu. Sekarang kita akan pilih bilangan model yang manakah yang paling kecil. Okey, sekarang kita lihat dulu di bahagian rumah ratus ribu. Kalau pelajar lihat di bahagian ratus ribu, antara nombor 1, 3, 1 dan sifar, yang manakah paling kecil? Ya, sifarlah nombor yang paling kecil. Jadi, secara tak langsung, model kita yang paling sedikit atau bilangan yang paling kecil ialah kereta. Cikgu letakkan nombor 1 di hujung jadual ni ya. Baik, sekarang kita pilih bilangan model yang kedua, besar sikit daripada kereta. Sekarang tinggal nombor 1, nombor 3 dan nombor 1.
Baik, antara nombor 1, 3, 1, nombor yang paling kecil mestilah 1. Okey. Oleh kerana model robot dan model rumah bermula dengan nombor 1, iaitu nombor yang sama. Baik, jadi kita beralih sekarang ke rumah puluh ribu. Okey, iaitu nombor 1 dan nombor 2. Baik, antara nombor 1 dan nombor 2, nombor apakah yang paling kecil? Ya, mestilah nombor 1. Jadi, antara robot dan rumah, robot nilainya paling kecil daripada rumah. Jadi, kita jadikan robot sebagai pilihan yang kedua. Secara tak langsung, apabila robot pilihan yang kedua, manakala rumah mestilah pilihan kita yang ketiga. Baik, sekarang dah ada pilihan pertama, dah ada pilihan kedua dan ketiga. Secara tidak langsung juga, bangunan merupakan pilihan kita yang keempat. Jadi sekarang kita susun kedudukan model mengikut tertib menaik, iaitu dari kecil ke besar. Pertama ialah kereta. Okey, kereta. Yang kedua ialah robot. Yang ketiga ialah rumah. Dan akhir sekali ialah bangunan. Jika pelajar lihat betul-betul, okey, ini ialah 98,000 lebih, ini 118,000 lebih, 120 dan 320. Menunjukkan susunan nombor paling kecil, besar, besar lagi dan besar lagi. Iaitu mengikut tertib menaik. Baik, sekarang kita lihat lagi jadual yang seterusnya, iaitu diberi 4 keping nombor. Soalan, antara 536,500 dengan 538,900, nilai yang mana lebih kecil? Jadi cikgu labelkan di sini, katakan yang ni kad A, katakan yang ni kad B. Okey, kita letak jadual. Okey, cikgu letak jadual dan cikgu dah masukkan nombor-nombor mengikut kedudukan rumah dengan betul ya. Okey, ini ialah A dan ini ialah B. Okey, soalan sekarang nak yang lebih kecil. Jadi kita cari dulu nombor yang kecil. Kita lihat dulu rumah ratus ribu. Okey, rumah ratus ribu mempunyai nombor yang sama. Jadi kita tak nak. Okey, 10,000 pun nombor yang sama, 3 dan 3. Okey, baik. Sekarang rumah ribu. Rumah ribu ada nombor 6 untuk kad A dan untuk kad B nombor 8. Baik, kita nak nilai yang lebih kecil. Antara nombor 6 dan nombor 8, yang manakah paling kecil? Atau yang manakah paling sikit? Sudah semestinya nombor 6. Jadi, untuk soalan ini, antara kad A dan kad B, nilai yang paling kecil ialah kad A. Jadi, kita tulis balik. Nilai kecil ialah kad A, iaitu bersamaan dengan 536,500. Kita teruskan lagi dengan contoh-contoh soalan. Masih lagi menggunakan gambar rajah yang sama ya, iaitu diberi 4 keping kad nombor. Baik, cikgu nak namakan di sini kad A, yang ni kad B, ni kad C dan ini kad D. Okey, soalan. Susun keempat-empat nombor di atas dalam tertib menurun. Okey, menurun. Apa maksud menurun? Okey, menurun bermaksud nombor yang besar kepada kecil. Ataupun untuk pelajar lebih faham, nombor banyak ke nombor sikit. Okey, baik.
Oleh kerana dia nakkan ke-4 nombor, jadi kita buat jadual melibatkan 4 nombor. Cikgu dah buat jadual. Itu cikgu dah letakkan nama-nama kad dan cikgu letakkan dah nombor-nombor mengikut kedudukan rumah dengan betul. Okey, baik. Sekarang kita nak cari nilai yang lebih besar. Okey, ruangan rumah ratus ribu, A, B, C dan D mempunyai nombor yang sama. Okey, yang ni nombor sama. Okey, untuk bahagian puluh ribu, ingat ya, kita nak yang besar dulu. Kalau kita lihat di sini antara nombor 4 dan nombor 3, nombor yang paling besar ialah nombor 4. Jadi cikgu tanda dulu. Okey, ni besar. Okey, ini besar. Okey, jadi kad A dan kad B mempunyai nombor di rumah puluh ribu yang sama. Okey, bila di rumah puluh ribu yang sama, kita beralih kepada rumah ribu. Okey, kita beralih kepada rumah ribu. Okey, baik. Di rumah ribu, kad A mempunyai nombor 0 dan kad D mempunyai nombor 1. Baik, kita nak yang besar dulu. Okey, antara 0 dan 1, yang manakah lebih besar? Ya, semestinya nombor 1. Jadi, secara tak langsung, kad D ialah nombor yang paling besar. Bila kad D menjadi pilihan pertama nombor besar, istilah kad A menjadi pilihan yang kedua. Baik, sekarang kita dah dapat kedudukan untuk nombor 1 dan nombor 2. Sekarang kita lihat pula untuk kedudukan nombor 3 dan juga nombor 4. Sekarang kita lihat pula kad B dan kad C sahaja ya. Sebab kad A dan kad D kita dah pilih jawapan. Kad B di bahagian rumah puluh ribu melibatkan nombor 3 dan kad C di bahagian puluh ribu juga nombor 3. Okey, bila nombor yang sama macam saya bagi tahu tadi, kita beralih kepada rumah di sebelah kanan. Okey. Sekarang ni kad B di bahagian rumah ribu ialah nombor 8 dan kad C di bahagian ribu ialah nombor 6. Ingat ya, kita nak yang besar. Okey, antara 8 dan 6, yang mana paling besar? Okey, mestilah 8. Jadi ini ialah pilihan kita yang ketiga dan kad C merupakan pilihan kita yang keempat. Jadi sekarang kita susun kembali keempat-empat nombor kita ni dalam keadaan tertib menurun, iaitu yang paling besar ialah kad D. Kad yang kedua terbesar ialah kad A. Okey, makin menurun ataupun makin kecil dan makin menurun. Makin kecil. Jika pelajar lihat di sini, ini 541, 540, 538 dan 536 menunjukkan nombor kita daripada besar menurun menjadi semakin kecil. Ini soalan kita yang terakhir untuk kita bincangkan pada kali ini. Baik, cikgu nak labelkan ini ialah kad A, ini ialah kad B, ini kad C dan ini ialah kad D. Okey, cikgu buat jadual. Cikgu dah masukkan nombor-nombor kad A, B, C dan D mengikut kedudukan rumah yang betul. Dan cikgu tinggalkan di bahagian kad T. Okey, cikgu tinggalkan. Okey, sekarang ni kita sama-sama cari kad untuk T. Okey, untuk pengetahuan pelajar, T berada di tengah-tengah antara B dan kad C. Bermaksud, kad T tidak boleh kurang daripada kad B dan juga tidak boleh lebih daripada kad C. Sebab kad T berada di tengah-tengah antara kad B dan juga kad C. Sekarang kita tengok di bahagian rumah ratus ribu. Okey. Kad A 6, kad B 6. Kad C 6 dan kad D 6. Jadi T pun mestilah 6 ya. Sebab saya katakan tadi tak boleh kurang daripada B dan tak boleh lebih daripada C.
Okey, puluh ribu pun kita lihat sama nombor. Di bahagian ribu pun sama juga. Di bahagian ratus. Okey, sekarang kita tengok di bahagian puluh. Sebab kalau kita tengok di bahagian puluh ni, nombor letak sama. Ada 2, ada 3, ada 3, ada 3. Okey, kita ingat T, di bahagian T, dia mesti tidak boleh kurang daripada kad B. Dan tidak boleh lebih daripada kad C. Okay, jadi pilihan kita hanyalah 3. Baik, sekarang kita tengok pula kedudukan di rumah sah. Okey, kad A ni kita abaikan sebab di bahagian puluhnya nombor dah tak sama kan. Jadi kita tengok di bahagian nombor yang sama ni je dulu. Okey, baik, 1. Macam cikgu bagi tahu tadi, T tak boleh kurang daripada kad B ya sebab berada di tengah-tengah. Jadi, kalau tak boleh kurang, dia mesti sama atau lebih. Kalau sama, kalau kita letak nombor 1, maksudnya nombor T sama je dengan kad B. Jadi, kita tak boleh letak 1. Okay, kalau cikgu letak 2. 1, 2. Maksudnya, nombor 2 lebih daripada 1 dan kurang daripada 4. Kita letak satu lagi nombor 3. Sebab lebih daripada 1 dan kurang daripada 4. Boleh tak kita letak nombor 4? Tak boleh sebab nanti akan jadi nilai sama dengan kad C. Jadi kita dah dapat nilai untuk kad T iaitu 2 nombor. Jadi kita tulis balik susunan. Ini ialah kad A. Ini ialah kad B. Dan ini ialah kad T. Iaitu kad T kita ada 2 jawapan. Dan seterusnya ialah kad C. Dan ini ialah kad D. Okey, cikgu rasa hanya setakat ni dulu untuk kita membincangkan untuk membandingkan nilai nombor ya pelajar. Cikgu harap pelajar faham dan cikgu ucapkan selamat belajar dan terima kasih.